Okey, selamat pagi semua. Very good. Nampak ada 9 orang dalam sini. Okey, yang raise hand tu jangan tekan-tekan raise hand. Raise hand tu kalau nak jawab baru raise hand. Kalau tak jawab tak payah. Kalau cikgu tanya soalan, you boleh raise hand. Siapa pertama raise hand, cikgu bagi peluang pertamalah. Orang pertama boleh jawab. Okey, untuk hari ni, sekejap. Kita akan belajar TMK, tapi kita belum lagi masuk TMK tahun 6. Kita masih lagi TMK tahun 5. Sebab kita nak buat ulang kaji, cikgu dengar you orang masih belum belajar lagi, belum habis belajar. Jadi cikgu nak buat dulu tahun 6. Seperti minggu lepas, kita belajar apa minggu lepas? Siapa boleh jawab? Buka mic dan boleh jawab. Apa kita belajar minggu lepas? Siapa ingat? Rangkaian komputer. Yes, rangkaian komputer. Tahun lepas punya, dia tahun 5 punya rangkaian komputer, dan hari ini kita akan belajar benda yang baru lagi. Okey. Yang baru masuk tu Muhammad Iqbal Hakim. Tu siapa Nama siapa? Memang Iqbal Hakim ke? Bukan mic dia cakap. Muhammad Iqbal Hakim. Okey, orang yang Okey, orang yang baru masuk nanti you boleh letak you punya nama dekat chat box. Ada chat box tu you boleh letak nama penuh awak, nanti cikgu boleh tick lah siapa yang datang, siapa tak datang semua tu. Okey. Cikgu akan mulakan kelas. Cikgu akan present satu cikgu boleh nampak tak? Korang nampak apa? Gambar cikgu. Gambar saya kata teknologi maklumat dan komunikasi, betul ke? Betul. Okey. Ya. Dah penuh, skrin penuh. Okey kelas. Hari ni kita akan buat ulang kaji tahun 5. Jom pergi. Okey. Hari ni cikgu nak ajar awak tentang peranti rangkaian komputer. Peranti maksudnya barang-barang di dalam satu CPU ataupun di dalam satu laptop. Ataupun di luar laptop. Benda-benda ini sangat penting untuk ada internet, ada rangkaian. Untuk connect, dia perlu ada rangkaian. Untuk ada rangkaian, peranti-peranti rangkaian komputer diperlukan. Okey, kita pergi tengok satu persatu. Peranti rangkaian. Yang pertama ialah kad antara muka rangkaian. Okey, kad antara muka rangkaian ini selalunya diletak dalam CPU. Tahu CPU kan? Komputer punya yang besar-besar tu, yang ada on button, off button tu. Itu CPU. Ataupun di dalam laptop, dipasang di dalam. Dia siap-siap pasang di dalam ni ya. Okey, kad antara muka rangkaian. Apa kerja dia? Kad antara muka rangkaian membolehkan sesebuah komputer berhubung dengan komputer atau peranti lain dalam rangkaian dengan menyediakan port rangkaian untuk sambungan kabel rangkaian. Okey, sekejap. Okey, kad antara muka rangkaian ini digunakan untuk sambungkan yang lain. Macam sini ada lubang kan? Dalam lubang ni mungkin dia orang masukkan port wire untuk internet. Masuk terus dekat internet port. So dia menghubungkan dua benda. Dia adalah port untuk menghubungkan dua benda, iaitu daripada internet dia masuk kepada komputer. So untuk nak hubungnya, inilah port. Inilah kad yang diperlukan. Kalau you nak masukkan printer, you nak tekan print kan, dekat dalam print, dia ada keluar satu wire kena masuk dalam laptop ataupun komputer. Kan? Itulah kad antara muka rangkaian. Untuk printer dia ada lain, untuk internet dia ada lain dan sebagainya. Okey, ni kad antara muka rangkaian. Yang kedua ialah titik capaian tanpa wayar. Ini router. Selalunya kat rumah ada Wi-Fi punya yang ada macam aerial.
Ni selalu ada. Ini titik capaian tanpa wayar ni digunakan untuk apa? Fungsi dia, titik capaian tanpa wayar membolehkan pemindahan data antara komputer dengan komputer-komputer dan peranti-peranti yang lain dalam rangkaian tanpa wayar. Dia membantu untuk ada internet tanpa wayar. Yang ini berwayar, ini tanpa wayar. Dia membantu macam telefon. Kita takkanlah ada phone wayar dalam phone kan. Dia ambil untuk cucuk dalam telefon untuk dapatkan internet. Bukan. Kita akan guna secara tanpa wayar, wireless, wifi. Untuk wifi kita kena ada titik capaian tanpa wayar di rumah. Baru kita boleh dapat wifi. Okay, semua rumah yang ada internet mesti ada benda ni. Ataupun dia benda lain lain bentuk lah, bentuknya lain. Tapi itulah titik capaian tanpa wayar. Okey, seterusnya ialah penyesuai rangkaian tanpa wayar. Ini selalunya digunakan komputer yang tak ada wifi. Macam selalunya, kalau laptop akan detect wifi. Betul kan? Kalau you nak ada wifi, dia boleh detect. Dalam telefon pun mereka sudah ada siap-siap pasang benda ini, penyesuaian rangkai tanpa wayar. Tapi yang CPU ataupun komputer besar di rumah, dia selalunya pakai wayar. Kita akan selalunya pakai wayar. Yang itulah sebabnya kita gunakan penyesuaian rangkaian tanpa wayar ini supaya komputer itu tidak perlu lagi menggunakan wayar. Dia boleh juga digunakan sebagai wifi. Komputer itu kena masukkan wayar, tapi dia boleh gunakan juga tanpa wayar kalau kita gunakan benda ini. Rasanya boleh ingat, boleh faham. Sekejap, cikgu bawah cikgu punya. Okay, tunggu sekejap. Okey, kalau korang nampak dekat tangan Cikgu Naga sekarang. Okey, ada inilah penyesuaian rangkaian tanpa wayar. Sekarang dia ada dengan USB. Jadi USB ni kena masuk dalam komputer untuk dapatkan wifi. Kalau katakan komputer itu tak ada wifi, dia boleh gunakan ni untuk dapatkan tarik internet untuk komputer tersebut. Okey, ni untuk komputer yang tak ada internet. Selalunya laptop sudah sedia set in dalam komputer. Dia sudah ada. Okey. Okey, seterusnya adalah modem. Okey, apa itu modem? Modem ialah menukarkan isyarat komputer berbentuk digital ke isyarat berbentuk analog dan sebaliknya untuk membolehkan sambungan ke internet melalui talian telefon. Okey, yang ini adalah daripada internet, phone wire yang besar dalam keluar rumah kita kan ada tiang untuk telefon. Dari situ kita masuk wire ke rumah. Dari rumah kita nak keluarkan dia ke mana-mana. Katakan dari luar tu dia masuk internet. Internet tu kena masuk dalam modem. Lepas tu dari modem dia keluar ke mana-mana. Dia keluar ke komputer lain, dia keluar ke wifi, dia keluar ke TV. Sekarang Astro pun kena ada internet. Jadi kalau nak gunakan secara wayar, bukan secara tanpa wayar, secara wayar, korang boleh gunakan modem. Modem ini menukarkan isyarat komputer berbentuk digital ke isyarat berbentuk analog. Okey. Ada lagi 3 bahan lagi. Okey. Iaitu yang pertama penghala. Penghala ini menjadi penghubung. Dia hubung antara rangkaian yang berlainan. Maksudnya dia mengambil penghala, mempercepatkan pengantaran. Dia ambil internet, dia bagi kepada orang lain. Orang lain maksudnya
untuk gadget ataupun peranti-peranti yang lain. Okey. Dia paling cepat semua rumah sekarang sudah ada benda ni. Yang ada wifi. Okey. Hub ni berfungsi menyambungkan beberapa komputer dan peranti dalam satu rangkaian kawasan setempat. Kita panggil yang ini LAN. Ini selalunya masuk wayar internet kan? Wayar internet ni kita panggil LAN wire. Okey. Hub ini digunakan untuk banyak komputer berkongsi. Okay, katakan internet tu masuk dalam lubang ni, jadi komputer ni sudah ada internet. Jadi komputer lain nak internet, dia boleh sambung wayar kat sini, dia tarik komputer dia. Satu lagi komputer dia nak, dia sambung sini, tarik dia. Jadi dalam hub ini dia banyak komputer boleh gunakan satu internet. Yang komputer yang tak ada wifi. Kalau dah ada wifi, tak payah guna benda-benda ni. Okay, tak payah guna benda-benda ni. Okey, seterusnya adalah switch. Switch mempunyai fungsi yang sama seperti hub. Dia punya fungsi sama. Dia lebih banyak lagi untuk menyambungkan komputer untuk dapatkan internet. Okey, alat ini hampir menyerupai hub tetapi berupaya menyemak data yang diterima. Itulah kelebihan switch. Dia boleh menyemak data yang diterima, menentukan alat penerima dan alat pengantar data serta mengantar data tersebut dengan tepat. Jadi switch ni lebih digunakan untuk lebih tepat. Okey. Saya rasa semua dah faham. Kita dah belajar di 7 bahan. Okey, sebelum cikgu nak mula, jangan raise your hand. Okay, Vinod, yes, please. What's your question? Sir, what Yeah. if what you teach us we don't understand? Pardon? If what you teach us don't understand like that much. Teach about what? About the Dia baru terkira-kira nak mencari benda ni. the uses of what do you call that? So what if you don't understand? Yes. Yes, what do you don't understand? You must tell me first, then only I can specifically teach you what you don't understand. Like the use of You tak faham semua ke? Semua tak faham? I understand some of it. Okay. All these things, ini semua adalah peranti. Ini semua adalah barang-barang untuk dapatkan internet. Untuk nak dapatkan sambungan ke komputer lain ataupun peranti lain. Tak, benda kamu. Okay, Fakrul, cikgu mutekan dulu jangan buka mic Fakrul. Okay. Peranti-peranti, maksudnya perantinya barang lah. Barang-barang ini disambung dalam komputer untuk dapatkan internet. Okey, ada komputer yang boleh senang-senang dapat internet. Macam laptop. Laptop kalau tak ada wayar pun boleh guna internet, betul tak? Tapi kalau you tengok komputer besar kat rumah, PC, orang panggil PC kan. PC, dia tak boleh ada internet kalau tak pasang wayar. Dia sendiri wifi tak boleh guna dalam komputer. PC. Kalau laptop senang, kalau handphone senang kita guna wifi. Tapi dalam PC, dia kena pasang daripada tempat yang ada internet itu, kita kena pasang satu wayar, kena masuk ke belakang. Dia ada port untuknya. Ini semua adalah alat-alat untuk dapatkan internet tersebut dari tempat yang kita keluarkan internet tu di rumah kan. Satu modem, kita ada modem. Kalau rumah ada internet, you tengoklah ada modem. Siapa rumah ada guna Unify? Raise your hand. Ada thumbs, ada rise up tu kan? Kalau rise up. Yang ada Unify ke Unify ke Maxis broadband ke atau broadband lain ke. Kalau ada, okay, boleh lower your hand. Saya tak apa, cikgu akan lowerkan. Okay. Itu semua, okay, tak apa, cukup. Okay, itu semua adalah internet. Jadi dari tempat internet itu, selalunya kita ada handphone, itu tak apa, tak perlu wayar. Kalau laptop pun tak payah wayar. Tapi
zaman-zaman dulu semua kena ada campur wayar, tak ada wifi. Jadi masa itulah benda-benda ni semua ada. Sekarang sudah banyak benda yang tak ada dah. Banyak benda yang tak ada, sebab tu korang tak faham apa benda ni. Okey, yang pertama ni kad antara muka ni di komputer yang kalau nak laptop pun, kalau laptop you nampak ada port untuk masukkan wayar internet. Cuba you tengok, ada. Jadi dalam komputer ni, kalau you buka skru komputer laptop awak tu, buka dari belakang tu, you boleh nampak ada kad antara muka rangkaian di dalam. Dia ada kad. Kad maksudnya bukan kad macam kad IC ke, kad kad raya ke, bukanlah. Dia memang kad yang ada chip. So dia ada lubang untuk masukkan apa benda tu, wayar internet. Jadi ini untuk yang berwayar. Yang kedua, kalau you nampak yang kedua, dia punya fungsi lebih kurang sama. Tapi yang ini untuk tanpa wayar. Tapi ini bukan ada pada komputer. Ini ada di tempat yang mengeluarkan komputer. Kita ada dua. Satu yang mengeluarkan komputer, satu yang menarik, satu yang mengeluarkan, bukan komputer, mengeluarkan wifi atau internet, satu menarik internet. Kita ada dua benda. Satu yang mengeluarkan internet, satu yang menarik internet. Mengeluarkan internet adalah di depan rumah. Selalunya kalau kita guna Unify semua, kita ada depankan rumah, kita ada modem semua kan. Itu kita panggil pengeluar internet. Yang menerima internet ialah macam telefon kita. Tapi ramai tak boleh kenal, tak tahu sebab internet mereka digunakan dalam telefon. Jadi dalam telefon dia ada data. Jadi data itu dia orang dapat internet dari mana? Dia dapat daripada satelit di atas. Di angkasa lepas. So benda capaian tanpa wayar ni tak ada dah. Tak ada dah untuk yang gunakan data sendiri dalam dalam telefon. Tapi laptop mana ada data. Jadi laptop kalau nak gunakan internet, dia kena ada benda-benda ini. Kalau handphone tak payah, sebab handphone dia punya peranti handphone tu dah siap dengan port-port yang kat antara muka ni semua, tak payah. Takkan phone kita nak pasang wayar pula untuk nak dapatkan internet. Kita kan ada wifi. Jadi telefon tu memanglah smartphone, kita panggil smart, memanglah smart kan. So dia ada semuanya dalam. Jadi dia dapatkan internet ni dari data itu dia dapatkan daripada satelit. Katakan Maxis, diambil dari Maxis. Kalau katakan Celcom, diambil dari Celcom. Kan kat luar ada tower. Tower tu tempat yang mengeluarkan macam tower tu macam mana? Yang tiang tinggi untuk dapatkan internet. Semua tempat ada. Okey, jadi data kita dalam telefon tu kita dapat daripada tiang-tiang tu, tiang-tiang kat luar yang besar-besar tu, yang ada internet, yang macam ada kuali tu kat atas, ke depan rumah ke dalam kampung kita ke dalam taman kita ke, dia mesti ada. Itu untuk yang telefon. Tapi dalam untuk laptop dan komputer kita kena ada benda-benda semua ni. So titik capaian ini adalah untuk wifi. Kalau ada benda ni baru kita boleh dapat wifi. Kalau you pergi hotel, kalau you stay hotel, kat hotel setiap blok ada benda ni. Supaya dia tarik internet, dia bagi secara wifi. Okay, benda ni pula nanti cikgu akan sharekan slide ni, nanti korang boleh nampak apa benda semua ni. Okay, yang ini yang cikgu tunjuk tadi, penyesuai rangkaian internet. Penyesuaian rangkaian internet ni untuk komputer yang tak ada terima wifi. Ada komputer lama-lama masih tak boleh terima wifi. So saya cucuk je dalam USB mode. Lepas tu USB port saya cucuk je. Jadi komputer itu sekarang tak perlu cikgu sambung wayar. Katakan modem cikgu, yang Unify cikgu kat depan hall atau living room cikgu. Tapi cikgu nak gunakan komputer dekat belakang bilik di atas, katakan bilik di atas. Jadi takkan cikgu nak sambung wayar tarik ke situ.
Jadi cikgu gunakan benda ni. Jadi aerial ni akan tarik internet daripada modem di bawah, dia tarik melalui signal dia masuk sini, dia akan masuk dalam komputer. Macam tu, itulah kegunaan penyesuai rangkaian tanpa wayar. Modem, apa yang ada di depan rumah awak tu. Itu modem. Maksud cikgu, kalau orang yang guna Unify, yang siap-siap pasang dekat TV tu, ada macam box tu, itulah modem. Dia mendapatkan maklumat daripada internet dari luar, dia masuk, dia memberi internet sambungan kepada semua talian. Dia selalunya untuk telefon lah. Kalau telefon, gagang telefon kan, kat rumah ada telefon macam kita angkat, kita call tu, itu kena ada modem. Okay. Seterusnya adalah yang tiga ni, penghala dia ambil internet, dia mempercepatkan pengantaran internet. Hub dan switch ini lebih kurang sama, dia mengambil internet dalam, lepas tu dia memberi ke komputer yang lain. Ini pun sama, ini lebih banyak. Ini switch ada kat sekolah kita. Hub selalunya di rumah. Ini tempat yang lebih besar, macam company syarikat ke kedai ke, dia nak keluarkan banyak internet. Tapi ini dua menggunakan wayar. Ini tanpa wayar. Itu je bezanya. Ya. Tak apa. Cikgu bagi latihan sekarang. Okey, tengok baca cikgu baca. Saya menghubungkan pelbagai komputer. Saya menentukan laluan data ke peranti penerima. Siapakah saya? Tolong jawab. Type dalam Hub. Okey, ada yang cakap hub. Okey, type dalam ni. Ataupun you boleh tulis dalam satu kertas, tunjuk dalam video. Tak apa, on mic boleh cakap terus. Kalau dah jawab boleh tutup mic. Swiss. Okey, Swiss. Ada lagi jawapan? Yang lain? Victor, apa jawapan Victor? Hub. Hub. Okey. Kalai pula. Siapa tu? Tinesh Kumar? Tak ada jawapan dari Tinesh Kumar. Muhammad Iqbal? Tak ada jawapan juga. Fakrul? Tak ada jawapan. Siapa Cikgu, lagi? Hub. Okey. Vinod? Swiss. Yes? Swiss. Okey. Chan? Chan, on your mic and tap. Saya menghubungkan pelbagai komputer. Dia menghubungkan pelbagai komputer. Kalau hubung komputer, siapa dia? Cuba korang ulang kaji balik. Tengok. Menghubung antara rangkaian yang berlainan. Siapa menghubung? Penghala. Bukan wayar. Yang cikgu ajar ni je lah. Yang ada 7 ni. Yang menghubung adalah penghala. Kita cek jawapan. Yes, jawapannya penghala. Bukan hub. Hub dia menghubungkan lebih banyak. Dia bukan menerima laluan. Dia bukan menentukan laluan. Okey. Okey, tak apa. Kita pergi soalan kedua. Badan saya berlubang-lubang. Mana satu yang you nampak ada lubang-lubang tadi? Saudara kembar saya ialah Swiss. Dia punya saudara ialah Swiss. Jadi siapa dia? Kebanyakan sama. Hub. Hub juga. Hub. Okey. Kita cek jawapan. Betul ke Hub? Tahniah. Okey, very good. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Saya membolehkan komputer dan peranti memindahkan data tanpa hubungan wayar. Dia tanpa hubungan wayar. Saya juga boleh memindahkan data ke rangkaian berwayar. Dia boleh memindahkan ke wayar
dan dia boleh hubung ke tanpa wayar. Dua-dua dia boleh. Siapakah saya? Yes, Arvinesh. Titik capaian tanpa wayar. Titik capaian tanpa wayar. Ada jawapan lain? Titik capaian tanpa wayar. Yeah. Oh. Titik Ya. capaian tanpa wayar. Siapa cakap A? Ada tak? Kalau ada A, angkat tangan. Tak ada. Siapa kata B, angkat tangan. Okey. Victor. B, jawapan B. Ada siapa sini? Lee dengan Teenage. Okey. Cikgu turun tangan awak. Sekarang, siapa kata C jawapannya? C. C. Tak ada orang C ni. Kalau you orang angkat tangan, jangan turunkan tangan. Cikgu nak check dulu. Cikgu yang turunkan tangan awak. Okay, C. Jawapan C seorang saja. Vinod. Okay. Siapa kata D jawapannya? D ramai. Ada Arvinesh, Kishan. Siapa lagi? Ada yang tak angkat tangan ni. Oh, tak tahu di mana nak angkat tangan. Angkat tangan ada butang kat bawah tu. Raise hand. Ada macam tangan. Di tangan macam ini. Okey, Fakrul. Okey, tak apa. Cikgu lowerkan tangan Okey, tak apa. Chan. Okey. Jawapan yang betul sekarang ialah titik capaian tanpa wayar. Okey, titik capaian tanpa wayar. Itulah jawapan yang betul. Okey, Tanya. Okey, rasanya itulah mengenai peranti rangkaian komputer. Okey. Kita ada berapa peranti? 7 peranti. Okey, rasanya you boleh ingat. Okey, seterusnya cikgu masuk ke topik yang baru iaitu internet. Apa itu internet? Internet ialah singkatan bagi internet work. Internet ialah internet work punya singkatan. Internet merupakan gabungan rangkaian komputer seluruh dunia yang menggunakan protokol internet. Internet ini adalah satu benda yang menyambung semua satu dunia ni. Sebab you duduk dari sini, you boleh tengok website orang yang buat dekat Spain, orang yang buat dekat Australia, you boleh nampak sebab dia sambung antara satu sama lain. So, tapi dia menggunakan apa? Protokol internet. Okay. Antara kegunaan internet adalah untuk berkomunikasi dan berkongsi maklumat. Okay. Kita menggunakan internet untuk berkomunikasi. Sekarang kita berkomunikasi. Saya cakap, you boleh dengar. You cakap, saya boleh dengar. Itu berkomunikasi. Dan berkongsi maklumat. Kita juga berkongsi maklumat. Sekarang cikgu bagi maklumat tentang internet. You orang menerima. Jadi itu maksudnya berkongsi maklumat. Okay. Akses ke internet merupakan pengguna melanggan perkhidmatan internet melalui pembekal perkhidmatan internet. Untuk internet, you kena beli internet. Sebab sekarang internet ni kena beli. Dia bukan free lagi. Dekat sekolah ada free. Tapi kat rumah kita kena beli. Kan? Jadi, you kena beli dekat pembekal perkhidmatan internet. Maxis tu satu pembekal. Celcom tu satu pembekal. Telekom Malaysia tu satu pembekal. You mobile tu satu pembekal. Jadi kita ambil internet, beli dekat mereka. Kita beli, selalunya kat handphone kita beli data. Kita panggil data. Data dah habis. Itu kita belilah internet ni. Pembekal perkhidmatan internet menyediakan capaian internet kepada pengguna. So mereka akan membekalkan internet. So itulah sedikit mengenai internet. Apakah kebaikan dan keburukan internet? Internet mempunyai pelbagai kebaikan. Dalam internet terdapat banyak maklumat yang mudah dicapai dalam pelbagai bentuk. Okay, kita dapat internet dalam pelbagai bentuk, dalam gambar, dalam video, dalam teks, banyak dalam bentuk berita dan banyak benda dalam pelbagai bentuk. So kita boleh dapatkan maklumat daripada internet. Itu yang salah satu kegunaannya. Dan maklumat juga mudah disebarkan dan maklumat terkini mudah diperoleh. Kita senang nak sebar maklumat. Walaupun maklumat tu palsu ke, maklumat dia betul ke, tapi kita suka je share dengan orang. Okay, itu adalah salah di sisi undang-undang. Kita kena pastikan dulu berita tu betul atau salah sebelum kita sebarkan. Ini dapat je sebar. Dapat berita Cikgu Naga dah mati. Sebarlah Cikgu Naga dah mati. Sebarlah. Nanti satu dunia tahu Cikgu Naga dah mati. Tapi Cikgu masih hidup. So jangan sebarkan maklumat yang palsu.
Okay. Use the computer or use internet with ethics. You must have ethics. Okay, dan kita boleh capai maklumat yang terkini, the latest issue. Kalau hari ini menteri bercakap, kelip mata kita dapat maklumat. So yang latest kita boleh dapat. Lepas tu perkhidmatan dalam internet seperti e-dagang dan e-kerajaan memudahkan urusan, menjimatkan masa dan menjimatkan kos. Sekarang semua e-dagang means Shopee, Lazada. Tak payah pergi kedai, duduk rumah boleh shopping. Nak beli baju apa, nak seluar dalam apa, semua boleh beli. Okay. Lepas tu e-kerajaan maksudnya macam post office, ada online punya, Maybank online punya, bayaran cukai-cukai online boleh buat. Nak mohon tingkatan 6 online lah. Nak mohon tahun 1 online juga. Nak mohon isi maklumat ibu bapa dan anak dalam e-census internet lah. Jadi semua dalam internet mudah untuk kita bekerja. Ini memudahkan urusan kita. Tak perlulah kita pergi beratur dekat tempat untuk mengisi borang dan sebagainya. Kita senang dalam komputer boleh isi. So dia menjimatkan masa dan menjimatkan kos kita. Tak perlulah ambil kereta pergi, ambil naik bas pergi Kelantan untuk isi benda. Tak payah. Lagi-lagi dalam COVID ni, masa COVID ni lebih banyak benda ni keluar. So tak payah kita keluar. Dari rumah boleh buat semua. Bayar bil pun dari rumah boleh buat. Okay, itu kegunaan internet. Namun begitu internet ada keburukannya. Dalam internet juga terdapat melambakan maklumat dan maklumat yang tidak tepat dan tidak sahih. Ada banyak maklumat yang tak betul. Ada banyak maklumat yang salah. Yang banyak maklumat yang tipu-tipu. Jangan pergi ambil benda-benda tu. Okay, kita kena cari benda yang betul saja. Selain itu terdapat penyebaran fitnah, hasutan dan bahan lucak. Okay, ada bahan lucak semua, jangan pergi tengok. Kalau ada benda-benda yang menghasut, jangan terpedaya. Okay, urusan dalam internet juga terdedah kepada gangguan maklumat dan serangan perisian hasad seperti virus, cacing dan perisian iklan. Okay, ada banyak virus keluar dalam internet. So senang dia masuk dia masuk dalam komputer kita. Itu keburukan internet. Okay, so ada kebaikan, ada keburukan. So, tolong ingat dan isi-isi ini boleh juga digunakan dalam karangan awak kalau ada karangan kebaikan komputer ataupun keburukan internet. Okay, cikgu sambung Okay, yang terakhir, bina sebuah blog atau laman sesawang. Okay, itulah last kita nak ajar. Bina sebuah blog. Tahu tak blog tu apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Blog tu apa? Blog. Siapa tahu apa tu blog? Tak tahu, tak apa. Siapa tahu apa tu laman sesawang? Laman sesawang tu dalam bahasa Inggeris website. Website. Hari ni cikgu nak ajar awak membina sendiri. You punya sendiri punya website. Oh cikgu, saya boleh buat website ke? Yes, you can do. It's easier now. Sekarang sangat senang. Semua orang boleh buat website sendiri. Cikgu ajar beberapa saja. Sebagai projek, cikgu nak you buat satu website dan hantar linknya kepada saya. Cikgu bagi masa selama seminggu untuk siapkan. Okay, cikgu sekarang akan ajar dan korang boleh tengok dan belajar. Okay, kalau tak faham, nanti you boleh tengok video ni. Video ni nanti cikgu akan upload dalam YouTube. You boleh tengok balik macam mana nak buat website. Tapi cikgu nak ajar juga blog, macam mana nak buat blog. Macam mana nak buat website, dua-dua cikgu nak ajar sekarang. Tapi yang paling penting sekarang projek awak adalah membuat laman sesawang iaitu website. Okay, sebelum tu cikgu stop cikgu present. Okay, cikgu bagi awak 1 minit lah, 1 minit untuk rehat. Lepas tu cikgu sediakan bahan dulu, cikgu masuk. Tapi jangan keluar lah, jangan keluar daripada ni. Tunggu.
Sekejap eh. Okey, sambil-sambil tunggu cikgu siapkan, cikgu nak korang pergi type dekat chat box tu nama awak, nama penuh awak. Tolong nama penuh awak untuk cikgu nak ambil kedatangan hari ni. Ada 15 orang tadi. Okey, cikgu nak check. Okey semua, kita kembali lagi. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan cara buat. Okey. Sekarang nampak apa? Nampak apa Google. Okey, very good. Very good. Okey, first step untuk buat blog dulu cikgu ajar untuk buat blog dulu. Saya tak nampak Google. Nampak apa? Saya nampak muka cikgu je. Muka saya je. Okey. Kejap cikgu ulang balik. Cikgu stop dulu. Okey, cikgu present balik. Sekarang nampak tak? Jangan tekan apa-apa Tunggu sampai nampak. Okey, sekarang nampak Google Jangan tekan yang lain. Okey, good. Okey, dalam Google, first step ialah you type blogger. B-L-O-G-G-E-R. Blogger. B-L-O-G-G-E-R. Blogger. Type je blogger, lepas tu enter ataupun search lah. Okay, you akan dapat nampak yang pertama ni blogger.com. Okay, blogger, www.blogger.com. Apa you buat? You klik je dalam ni. Klik ni. Okay, dia akan buka satu laman blogger. Blogger ini adalah macam serupa macam website. Tapi dia tak secantik macam website lah. Tapi ini macam orang panggil blog ini adalah cara lama website. Yang blog ini cara lama. Website tu cara baru. Okay, sebelum tu you kena sign in. Okay, log masuk. Untuk log masuk, you gunakan email sendiri. Jangan gunakan email MOE. Jangan gunakan email Delima. Sebab email Delima okay, email Delima dia tak bagi you buat blog. So you boleh gunakan email sendiri, email mak bapa ke. Okay, try lah. Okay, tak apa, you tak buat pun tak apa, ini blog ni. So tekan je create your blog. Lepas sign in lepas sign in, ini tak sign in, so dia minta saya sign in. So saya sign in lah guna saya punya sendiri, email sendiri cikgu. Okay, lepas tu dia suruh kita namakan. Okay, choose a name for your blog. Okay, cikgu namakan TMK tahun 6. Okay, lepas tu next. Dia minta you punya nama, alamat email, bukan alamat email alamat untuk blog awak. Saya cakap lah TMK tahun 6.blogspot.com. Itulah. Tapi masa you type dia kata this blog address is not available. So you kena tukar lah.
TMK 6. Cuba. Tak boleh juga. Cikgu bagilah nama yang pelik-pelik. Okay ni. Sir, Ya. do you have to do, you have to follow? No need to follow now. No need to follow. Now you just watch. Later you can watch again the video to make it. Okay, just bagi satu nama lah blog punya nama, blogspot.com. Lepas tu klik next lah. Okay, klik next. Lepas tu dia minta display name saya letak Naga. Lepas tu finish. Lepas tu dia akan buat you punya blog. Okay, okay dah. Ini you punya blog. So nak tengok blog awak macam mana. Ini ada post, ada statistik, ada comments. Ini boleh dapat duit tau. Ni ada earnings boleh dapatkan duit kalau you punya blog tu ada banyak maklumat, orang pergi selalu baca, ada dapat duit melalui Google. Okay, ini pages, layout, themes, ni semua ada banyak benda. Tapi oleh sebab kita tak buat blog hari ni, cikgu tunjuk je lah. Okay, kalau nak tengok blog yang awak dah siap, view blog. Okay, kita tengok. Ini blog tadi yang cikgu buat. Dia macam serupa macam satu website kan? TMK tahun 6. Sebab there's nothing here, sebab cikgu tak post apa-apa lagi. Okay, cikgu tunjuk blog cikgu. Cikgu tunjuk blog cikgu blog yang pernah cikgu buat. Ini cikgu buat zaman bila lah? 2005 ke 2006. Ni semua adalah yang cikgu dah pernah masukkan. Ni semua adalah, ni dalam bahasa Tamil So kalau cikgu nak tengok dia punya blog, cikgu bukalah blog. Semua nampak tak? Tak. Nampak. Tak. Tak Nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak. Sekarang nampak apa? Tulisan cikgu. Dia Yang kosong je. Yang ini je nampak Ya. Okey, kejap. Cikgu stop present, cikgu tunjuk balik. Okay. Okay, rasanya sekarang boleh nampak. Okay, lepas ini semua adalah post yang saya buat. Ini blog saya, blog Cikgu Naga. Tengok ada button untuk buka page-page lain, dia ada page lain, ada orang subscribe, follow lah, followers, ada banyak benda lah dalam ni. Okay, ini pernah orang yang pernah tengok 4,283 orang pernah buka saya punya blogspot. Okay, ini blog cikgu lah, Cikgu Naga lah. Okay. Dia ada mengenai saya pun ada. Saya letak gambar saya. Mana? Foto ke? Contact about me. About me, cikgu dah letak lah. Hi, I'm Nagalingam Alexander from Perak. Contact us. Cikgu dah letak untuk bagaimana nak contact saya. Bagi nombor telefon semuanya. Okay, Facebook cikgu, Twitter cikgu. Ini semua adalah blog yang cikgu pernah tulis 2013. Ini semua cikgu pernah tulis. Jadi orang datang, orang baca sini. Dari sini cikgu boleh dapatkan duit juga. Kalau ada orang masuk sini, dia akan bagi duit. Okey. Okey, ini tentang blog. Tapi hari ini cikgu ajar awak tentang website kan. Untuk website, cikgu nak awak pergi Google juga. Okey, ini betul-betul tengok Nanti kalau tak faham boleh rujuk balik dalam YouTube. Nanti cikgu masukkan video ni dalam YouTube. Okey. First you buat apa? Tekan cari sites. SITES sites. Cari sites. Dekat sites, you carilah Google Sites. Okey, dekat Google Sites, klik Google Sites. Lepas tu tolong log in. Kalau tak log in, saya gunakan akaun Delima.
Okay, tolong sign in. Kalau dah sign in, dia ada blank macam ni. Cikgu nak korang tekan blank. Okay, tekan blank. Okay, dia buat satu website untuk kita. Inilah website awak. Okay, yang first korang kena buat, ini ada enter site name kan? You orang enter nama awak. Apa nama website awak? Tapi cikgu nak awak letak nama awak sendiri. Jadi cikgu letak Nagalingam Alagendra. Once you dah buat ni, you tekan dekat untitled site ni, dia akan tukar juga. Yang apa yang you type sini, dia akan tukar sini. Ini adalah nama laman web awak. Okay. Dia ada page. Kita boleh buat banyak page. Okay. Untuk nak buat page, you orang kena tengok dekat insert kat sini, tepi sini, dia ada insert, dia ada pages, dia ada themes. Okay. Untuk first, cikgu nak you orang namakan page yang depan ini, namakan, pergi klik je, lepas tu padam dia, tulis home page. Okay. Korang kena buat yang sama home page. Lepas tu dekat home page, turun bawah ni, dekat sini, pergi insert, klik pada images. Klik pada images, klik je, lepas tu klik upload. Okay, klik je, dia ada keluar upload upload. You carilah gambar yang you orang ada. Katakan cikgu ada gambar Deepawali cikgu masukkanlah. Okey. Cikgu double klik saja dia masuk. Cikgu ulang Pergi images, upload, cari gambar dalam komputer awak, apa-apa gambar, yang gambar awal lah gambar awak, cari, lepas tu open ataupun double klik. Dua-dua boleh Cikgu klik open, gambar itu akan masuk kat sini. Okey. You boleh besarkan gambar tu, awak boleh kecilkan gambar tu. Okay, cikgu besarkan. Lepas tu cikgu tarik dia letak di tengah. Okay, dah. Okay, lepas dia orang masuk gambar, kedua, pergi dekat text box. Dekat sini ada text box. Tekan text box. Dia akan ada satu ruangan untuk awak type. So, dekat sini, you type tentang diri awak sendiri. Okay. Nama saya ialah Nagalingam Alagendran. Saya seorang guru di SK Saint Anthony Teluk Intan. Dan tulislah apa-apa yang korang nak tulis. Okay? Ini first korang kena buat. Nanti ada lagi banyak, yang banyak tu you boleh explore sendiri macam mana nak tukar yang ni boleh tukar tau, change image, select image. Saya tunjuk je lah. Sebagai contoh saya select yang gambar ni, saya select, dia akan tukar yang belakang ni. Dia ada banyak. So saya tak nak ajar sekarang benda-benda tu. Saya nak korang masukkan nama awak dekat sini, type homepage, lepas tu masukkan satu gambar, lepas tu type, masukkan insert text box, lepas tu type tentang diri awak untuk beberapa patah perkataan lah. Okay, lepas buat, cikgu nak korang pergi pages, klik pages, dekat hujung sini bawah ada butang tambah. Okay, dekat bawah ni ada butang tambah, tolong pergi dekat butang tambah, klik pada new page, dia ada dua, new link, new page. Cikgu nak awak tekan pada new link, new page. Tekan new page, dia akan minta nama page. Nama page ialah TMK. Nama page ialah TMK, lepas tu klik done. Okay. Lepas done, you boleh nampak TMK dekat sini. Jadi ini adalah untuk TMK. Yang tadi homepage ni, dia tulis homepage. Yang ini TMK. Dia ada dua muka surat. Okay, ini TMK. Di TMK, cikgu nak awak pergi insert, cikgu nak awak pilih text box, lepas tu type kelebihan dan
kekurangan kekurangan ke tadi? Kelebihan dan keburukan, kebaikan dan keburukan kebaikan dan keburukan internet. Okey, tulis ni, lepas tu salin yang cikgu bagi nota tu korang kena type kat sini. Okey, lepas tu siap korang boleh lepas tu itulah siap. Kalau you nak tambah lagi pages, boleh tambah, buka new page, buka about me. About me pun boleh. Okay, tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Okay, itu saja. Ini untitled page saya padam. Kalau you dah extra you buat ialah nama padam, untitled page ni you tekan yang 3 butang ni dekat pages, tekan 3 butang ni, klik delete. Dia akan delete. Okay. Lepas tu you orang boleh tukar-tukar dia punya navigation, semua ni boleh tukar-tukar. Tapi tu tak payahlah sekarang untuk sekarang yang cikgu nak korang buat yang homepage dengan yang TMK. Okay, kebaikan dan keburukan internet. Okay. Lepas dah siap, korang boleh tengok website ni. Publish je, publish. Lepas tu dia cakap websitenya nama apa. Biar apa yang nama yang korang masuk, nama awak sendiri tu biar, lepas tu publish kan. Okay. Lepas publish dia akan boleh tengoklah secara ni. Sekarang kalau nak tengok, ini preview preview, dia boleh tengok macam mana website tu. Macam ni lah websitenya nanti, website yang korang buat. Kalau masuk TMK, tekannya TMK, dia ada kebaikan dan keburukan. Ini bentuk macam mana rupa dia dalam komputer. Kalau ini macam mana rupa dia dalam tab. Ini macam mana rupa dia dalam telefon. Kalau telefon, tengok home kat sini. Masuk, dia. Ni macam dalam telefon kan. Semua dah kita ada. Itulah projek awak sekarang hari ni. Cikgu bagi seminggu untuk buat dan hantar. Macam mana nak hantar? Untuk hantar, korang nampak tak dekat sini macam ada share with others? Ada nampak macam ada orang kat sini. Klik je. Dia akan bagi ni, dia akan bagi orang tak payah apa-apa. Ini link je. Klik pada link. Biar dia draft. Okay, biar draft. Lepas tu kalau ni semua dah okay, done. Okay. Yang kedua, you kena pergi klik pada, you kena klik pada you kena klik pada butang ini, butang macam butang ada macam bulat sini, ada oval ni, klik. Lepas tu copy link ini, hantar pada cikgu. WhatsApp kat cikgu. Dalam grup kelas. Nanti cikgu boleh nampak you punya website. Kalau ada masalah, cikgu boleh bagi cadangan. Okay? Itu adalah kerja. Kalau ada masalah nanti masa buat, you boleh message cikgu, cikgu boleh bantu awak. You boleh ulang-ulang tengok dalam YouTube. Nanti cikgu akan masukkan benda ni dalam YouTube, you boleh tengok dalam YouTube. Okay? Hope you all can do that. Okay, ada soalan? Cikgu mau dalam phone? Dalam phone pun boleh buat. Sama juga. Tapi saya tekan jadi macam ni. Macam apa tu? Sebab you belum login kot. Okey, tak apa. Cikgu nanti cikgu cari video nak buat melalui komputer. Phone pun cikgu nanti cikgu cari. Boleh buat sebenarnya. You dalam phone, you pergi Google. Google lepas tu cari sites. Okey, cari sites mesti ada jumpa. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu bila-bila masa, cikgu boleh balas awak. Okey. Kalau dah faham, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ya, boleh tanya. Cikgu buat dua-dua pun ke cikgu? Tak ada, satu je. Kena buat site saja. Site blog itu tak payah buat. Site saja buat. Cikgu bagi awak seminggu lah. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Cikgu pun selalu masukkan tutorial dia dalam grup WhatsApp kita. Nanti kita boleh bincang lah. Kalau ada soalan boleh bincang.
Okay, ada soalan lain? Sir, Ya. the blog is to do the blog. Uh-huh. No need to do blog. You just learn. I just teach you today how to do a blog. That only or only that. So today I want you to make a website using the sites.google.com. Okay. If you have any problem when you start to do that, please you can message me and you can ask me. If I free, I will answer you. Okay. And I will post you some of the tutorials on how to make your website. You explore sendiri, you tengoklah ada butang-butang, you klik, you baca apa benda ni, macam mana nak buat. Nanti boleh buat. Okay? Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, kita tamatkan kelas hari ini. Okay? Cikgu, Ya. saya masuk dalam telefon Google tu tak boleh lah cikgu. Okay, tak apa. Cikgu akan carikan satu lagi solution untuk korang. Cikgu upload video tu. Korang rujuk video tu. Yang ada komputer, buatlah guna komputer. Lagi senang. Okay? Yang laptop, apa tu, yang menggunakan phone tu, nanti cikgu buat satu tutorial baru, cikgu hantar korang. Kalau tengok je video tu. Ya. Cikgu guna tab. Tab, sama-sama. Nanti cikgu akan bagi juga. Macam mana cara untuk buat dalam tab, macam mana cara untuk buat dalam telefon. Semua sama. Nanti cikgu akan bagi. Untuk yang guna komputer, bolehlah buat menggunakan komputer. Okay. So, kalau semua dah tulis nama korang, boleh left lah. Boleh left. Kalau dah tulis nama, boleh left. Sekian, terima kasih. Saya belum cikgu. Belum apa? Bye sir. Bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Tulis nama. Bye sir. Bye sir.